mengumumkan keberangkatan masuk Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Menghadap Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Al-Wadiku Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin, Ibdi Almarhum Sultan Mahmud Al-Muqtabi Billah Shah, ampun Tuanku. Majlis memsilakan Yang berbahagia Dato' Alimuddin bin Muhammad Dom, Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, merapat sembah memohon ampun diperkenan Sri Paduka Baginda Tuanku untuk memulakan majlis. Ampun Tuanku. Pihak majlis merakamkan ucapan setinggi-tinggi menjunjung kasih atas perkenan Sri Paduka Baginda Tuanku bercemaduli berangkat ke majlis pertandingan pidato Perdana Raja peringkat kebangsaan ke-26 bagi tahun 2008 pada pagi ini. Sesungguhnya, keberangkatan Tuanku amat dinantikan dan pastinya akan melahirkan kenangan yang abadi buat hadirin. Bunga mawar dibawa ke Pekan untuk dijual di Kuala Perlis. Selamat datang Patik ucapkan keberangkatan Tuanku menyerikan majlis. Kapal Laksmana berlayar ke Delhi, tiba di Muara dipukul gelombang. Kesudian Tuanku mencemar duli, merangsang peserta pidato gemilang. Patik memohon perkenan Tuanku untuk Patik meneruskan acara. Ampun Tuanku. Hadirin yang dihormati, pertandingan pidato Piala Diraja peringkat kebangsaan ke-26 sempena sambutan perayaan Bulan Kemerdekaan ke-51 tahun 2008 dimulakan. Bagi meneruskan acara, majlis mempersilakan Saudara Hakim Han bin Muhammad Han untuk mengendalikan pertandingan akhir pidato Piala Diraja peringkat kebangsaan tahun ini. Terima kasih kepada pengacara majlis Saudara Najib dan Saudari Fairuz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ampun Tuanku, Patik dengan penuh hormat takzimnya memohon ampun dilimpah perkenan Sri Paduka Baginda Tuanku untuk Patik teruskan pertandingan pidato Piala Diraja ke-26 peringkat kebangsaan sempena sambutan perayaan Bulan Kemerdekaan ke-51 tahun 2008. Ampun Tuanku. Sidang hadirin sekalian, selama 6 pembidato, iaitu 3 pembidato mewakili sekolah menengah dan 3 pembidato mewakili sekolah rendah akan bertanding di pusingan akhir pertandingan pidato Piala Raja kali ke-26 yang berlangsung pada hari yang cukup berbahagia ini. Apa yang lebih istimewa untuk makluman sidang hadirin sekalian,
Kesemua pembidato yang layak ke pertandingan akhir pada hari ini bagi kategori sekolah menengah, kesemuanya adalah diwakili oleh pembidato putra, manakala kategori sekolah rendah pula diwakili oleh pembidato putri. Dan saya kira keunikan ini akan menjadikan kita persembahan pidato yang cukup hebat dan mantap. Untuk makluman sidang hadirin sekalian, pertandingan pidato Piala Raja ini telah pun dijalankan di peringkat daerah dan negeri bagi menentukan johan pertandingan negeri. Johan-johan di peringkat negeri pula seterusnya bertanding di pusingan separuh akhir peringkat kebangsaan. Dan pada tahun ini, pertandingan separuh akhir peringkat kebangsaan telah berlangsung pada 11 Ogos 2008 bagi memilih pembidato yang bertuah dan berjaya ke peringkat akhir yang bakal sama-sama kita saksikan pada hari yang cukup bersejarah ini. Hari ini merupakan saat penentu kepada semua para peserta, siapakah 6 pembidato yang terbaik daripada negeri-negeri yang bertanding telah pun diketahui. Dan hari ini kita bakal menunggu siapa pula yang akan membawa pulang pidato Piala Diraja yang menjadi rebutan kepada semua pembidato sekalian. Ampun tuanku, sidang hadirin yang dimuliakan, format pertandingan pada kali ini sama seperti tahun-tahun lalu. Para peserta akan berpidato atas 2 bahagian, iaitu pidato umum dan pidato spontan. Pertandingan akan didahului dengan pidato umum kategori sekolah menengah dan kategori sekolah rendah dan diikuti pula dengan pidato spontan kategori sekolah menengah dan sekolah rendah. Tempoh masa persembahan bagi setiap pembidato untuk menyampaikan pidato masing-masing ialah 7 minit bagi kategori sekolah menengah di pidato umum dan 5 minit bagi kategori sekolah rendah bagi pidato umum. Sementara tempoh masa pidato spontan pula ialah 4 minit bagi kategori sekolah menengah dan 3 minit bagi kategori sekolah rendah. Ampun tuanku, sidang hadirin yang dimuliakan, panel hakim yang akan mengadili pertandingan pada hari yang cukup berbahagia ini akan diketuai oleh Yang Berbahagia Dr. Ali bin Haji Mahmud dari Institut Perguruan Bahasa Melayu Malaysia. Seterusnya, Yang Berbahagia Dr. Roslan bin Baki dari Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia. Yang Berbahagia DSP Razdi bin Ramli dari Cawangan Perhubungan Awam Polis Raja Malaysia. Yang Berbahagia Puan Hajah Fatimah binti Ahmad, Setiausaha Bahagian Bahagian Pengurusan Acara dan Perhubungan Awam, Kementerian Perpaduan Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Malaysia, dan Yang Berbahagia Puan Ratna Inzah binti Datuk Muhammad Asri dari Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur. Tuan-tuan dan puan, kita berikan tepukan istimewa untuk barisan panel hakim yang akan mengendali pertandingan pada hari ini. Saya akan dibantu oleh saudara Syekh Muhammad Razi bin Rizal Fizal dari Sekolah Datuk Abdul Razak Negeri Sembilan dan saudara Muhammad Jasmi bin Mehad dari Sekolah Menengah Sains Pokok Sena Kedah, dan mereka bertindak sebagai penjaga masa. Ampun tuanku, sidang hadirin dimuliakan. Baiklah, dengan ini tibalah masanya untuk bersama-sama kita menyaksikan pertandingan pidato bagi bahagian pertama, iaitu pidato umum bagi kategori sekolah menengah dan sekolah rendah. Nampaknya para pembidato kita telah pun bersiap sedia untuk menyampaikan pidato masing-masing. Dengan ini dipersilakan putra sulung daripada 5 adik-beradik bercita-cita untuk menjadi jurutera aero angkasa dan menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai idolanya. Dipersilakan mewakili negeri Selangor, Muhammad Hamizi bin Syahrudin. Saudara Muhammad Hamizi bin Syahrudin akan menyampaikan pidatonya yang bertajuk Kokurikulum Pelengkap Kecemerlangan Modal Insan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kokurikulum berkait rapat dengan kurikulum, sekaligus menjadi teras dan wadah paling berkesan untuk merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan. Terima kasih saudara peneraju acara, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, menteri-menteri, seterusnya sidang hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hayatilah citra bicara perdana. Kokurikulum
pelengkap kecemerlangan modal insan. Hadirin, aku datang, aku lihat, aku takluk. Bersandarkan slogan inilah pada 3,000 tahun yang silam, sejarah menyaksikan tamadun Yunani muncul sebagai sebuah tamadun awal yang unggul, penuh kehebatan dan tiada tandingan. Athens merupakan salah sebuah negara kota Yunani yang sangat mementingkan aspek pendidikan yang bertujuan untuk melahirkan manusia yang seimbang dari aspek rohani dan jasmani. Maka bidang kurikulum seperti bersukan, muzik dan seni berpidato merupakan pelengkap kepada kecemerlangan modal insan. Untuk pengetahuan anda, kurikulum boleh ditarifkan sebagai satu saluran pembelajaran yang berasaskan gerak kerja yang tersusun dan terancang, serta sebahagian aktivitinya diadakan di luar bilik darjah. Oleh itu, marilah bersama-sama saya menghayati 3 hala 7 bicara. Pertama, senario semasa aktiviti kurikulum dalam pendidikan di Malaysia. Kedua, langkah-langkah memperkasakan kurikulum. Dan ketiga, impak positif kurikulum dalam kecemerlangan modal insan. Hadirin sekalian, bicara pertama, senario semasa. Kepentingan kurikulum sebagai pelengkap kecemerlangan modal insan memang sesuatu yang dominan. Namun, apabila diteliti, masih wujud kekangan-kekangan yang merencatkan fungsi kurikulum. Mari kita lihat senario di sekolah. Aktiviti kurikulum semakin dipinggirkan dek kegairahan pihak sekolah mengejar bilangan A dan PNJK yang terbaik. Hal ini satu kerugian kerana kebergantungan kepada kurikulum semata-mata tidak akan melahirkan modal insan seperti dituntut oleh falsafah pendidikan kebangsaan. Cuba kita renungkan. Adakah kita ingin melahirkan jurutera yang bijak tetapi rohaninya bergeladak? Adakah kita ingin melahirkan doktor yang serba tahu tapi emosinya celaru? Adakah kita ingin melahirkan arkitek yang mahir tetapi sayang hidupnya kucar kacir? Sikap ibu bapa yang terlalu mementingkan kejayaan anak-anak dalam peperiksaan telah menyebabkan modal insan yang menyeluruh tidak dapat dipenuhi. Mereka menganggap kejayaan anak-anak dalam SPM dan STPM sudah memadai untuk membolehkan anak-anak mereka melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Pemikiran seperti inilah yang menyebabkan modal insan yang rendah sasiahnya dihasilkan. Hadirin sekalian, bicara kedua, langkah-langkah memperkasakan kurikulum. Kerajaan melalui Kementerian Pelajaran Malaysia telah merancang pelbagai strategi, antaranya pengukuhan struktur organisasi, peruntukan kewangan dan penyediaan prasarana yang mencukupi. Kementerian Pelajaran Malaysia telah memperuntukkan sehingga 14.1 juta ringgit untuk melaksanakan pelbagai aktiviti kurikulum. 420,000 ringgit untuk melatih guru melalui program latihan dalam perkhidmatan. 300,000 ringgit pula untuk meningkatkan kecekapan jurulatih pusat kurikulum negeri. Selain itu, konsep sekolah kluster turut diperkenalkan untuk menjadikan sistem pendidikan di Malaysia bertaraf dunia. Kabinet juga mengambil kembali pendekatan berasaskan sistem prinsip meritokrasi sebagai syarat kemasukan, prasyarat utama kemasukan pelajar ke Institut Pengajian Tinggi Awam. Hadirin, pengayuh sudah di tangan, perahu sudah di air. Tepuk dada, tanyalah minda. Bicara ketiga, impak positif kurikulum dalam kecemerlangan modal insan. Sejarah membuktikan pemimpin tersohor negara lahir dalam kalangan mereka yang aktif berpersatuan semasa zaman remajanya. Dr. Burhanuddin Helmi, Aminuddin Baki, Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Perdana Menteri tercinta Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi mempunyai pengalaman kepimpinan sejak di bangku sekolah.
bakat yang digilap, ditambah semangat juang yang kental telah meletakkan mereka pada satu tahap yang cemerlang. Maka, para pelajar digalakkan untuk melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti kokurikulum agar dapat menjadi seperti mereka. Dalam badan beruniform pula, pelajar dilatih dengan pelbagai kemahiran yang menekankan aspek pembentukan disiplin diri pelajar. Contohnya, 2 orang pelajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 17 Subang Jaya telah menyertai Jambori Puteri Dunia di New Zealand. Tuntasnya, hadirin sekalian, kita perlulah bersama-sama menyahut hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia untuk mengkaji kembali sistem pendidikan negara kita agar tidak berorientasikan sistem peperiksaan semata-mata. Ayuh rakyat Malaysia, marilah bersama-sama kita memperkasakan sistem pendidikan di Malaysia kerana negara yang terbilang lahirnya dari pemuda dan pemudi yang cemerlang. Hadirin, hidup ini satu pilihan. Dan setiap pilihan yang kita lakukan akan ada kesannya di masa hadapan. Jangan sampai kita menyesal di hari kemudian hanya kerana salah membuat pilihan pada hari ini. Takut-takut ada yang jatuh di tipe tangga. Jangan sampai ayam ditambat disambar helang, padi di tanah tumbuh lalang. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembidato yang pertama bagi kategori sekolah menengah, Saudara Muhammad Hamizi bin Syarudin mewakili Negeri Selangor dengan tajuk pidato beliau sebentar tadi Kokurikulum Pelengkap Kecemerlangan Modal Insan. Dan seterusnya, jika tadi kita telah pun dengar suara daripada putra sulung dari 5 orang adik-beradik, sekarang juga putra sulung daripada 3 adik-beradik bercita-cita untuk menjadi seorang ahli ekonomi katanya. Dipersilakan Muhammad Effendi Hasni mewakili Negeri Perak. Pembidato kita yang kedua ini akan menyampaikan tajuk pidatonya iaitu juga sama seperti yang tadi, Kokurikulum Pelengkap Kecemerlangan Modal Insan, kerana ini adalah merupakan kedua-duanya dan merupakan daripada kumpulan yang sama pada pusingan pertandingan peringkat awal. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Menjunjung kasih Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Yang Berhormat Menteri, Yang arif lagi bijaksana, Bangsa Hakim dan dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua. Semoga semuanya sihat-sihat belaka. Kokurikulum Pelengkap Kecemerlangan Moral Insan. Begitulah tajuk pidato saya hari ini. Sebelum itu, apa kata definisi kita ungkap agar yang buntu biar tahu, yang mengerti kian pasti. Menurut laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979, Kokurikulum merupakan aktiviti-aktiviti di luar bilik darjah seperti kegiatan kelab dan persatuan, keakademik, kesusasteraan dan sukan permainan yang diwajibkan kepada semua pelajar sekolah rendah dan menengah yang bertujuan untuk melengkapkan sifat-sifat kecemerlangan seperti kepimpinan, jati diri, daya saing dan berakhlak mulia. Manakala kecemerlangan modal insan berdasarkan teras kedua Pelan Induk Pembangunan Pendidikan ialah generasi Malaysia yang berintelektual, berkemahiran tinggi dan mengamalkan nilai-nilai murni yang sepadan dan mencukupi dengan keperluan negara menjelang tahun 2020. Hadirin yang dimuliakan, pertama, kepimpinan. Stephen R. Covey dalam bukunya Seven Habits dan First Come First menitik beratkan faktor-faktor manusiawi dalam pentadbiran sesebuah organisasi. Dalam dunia hari ini, kepimpinan yang berkualiti tinggi merupakan prasyarat kepada kemajuan sesebuah negara. Kerana maju, mundur, jatuh bangunnya sesebuah negara ditentukannya. Ayo kita imbau sejarah lampau. Bagaimana Muhammad Al-Fatih, waris Raja Murad II, baru berusia 18 tahun namun sudah mampu mentadbir sebuah negara. Di barat tidak kurang hebat apabila Napoleon Bonaparte mengetuai revolusi Perancis menyebabkan beliau dikenang tidak habis-habis. Maka atas iltizam dan aspirasi yang sama, kita juga mahu melahirkan generasi muda insan yang berkualiti tinggi dan disegani.
Justru, apa yang kita lakukan untuk mencapai aspirasi sedemikian? Kita sediakan ruang dan peluang agar bakat kepimpinan ini dicungkil seawal mungkin. Mbak kata pepatah, melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Lantas, di bawah Kementerian Pelajaran, diwujudkan 23 jenis unit beruniform, 51 jenis persatuan dan 23 jenis sukan permainan sebagai platform asas latihan hidup berorganisasi. Tugas sebagai ahli jawatan kekuasaan tertinggi diterapkan sebaik-baiknya kerana menyedari hakikat pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Saudara-saudari sekalian, kedua, berakhlak mulia. Dr. Yusuf Al-Qardawi pernah mengingatkan kita bahawa peperangan hari ini bukan lagi melalui jalan perang, namun hadir menerusi ideologi songsang dan budaya pincang. Dalam dunia hari ini, bukan khidmat personal ringkas atau SMS saja yang cepat, namun godaan budaya kuning juga hebat, menyebabkan banyak remaja kita yang sudah jauh tersesat. Belum sempat kita mengatasi masalah pernikahan dadah, kita berhadapan pula dengan gejala pergaulan bebas yang semakin parah. Dan terkini, gejala mak rempit membuatkan kita naik darah. Siapakah yang bersalah? Sabar, sabar. Banyakkan beristighfar. Lantas, para pelajar hari ini diterapkan dengan budaya murni apabila dilibatkan dalam aktiviti unit beruniform seperti pengakap yang cukup sinonim dengan nilai manusia sejagat. Puteri Islam pula setia dengan visi melahirkan muslimah yang sejati menjadi idaman lelaki ini. Mungkin gadis itu ada di sini. Lihat, tersenyum tersipu-sipu malu gadis berbaju kurung berwarna biru. Lantas hadirin sekalian, semua perkara ini dilaksanakan kerana kita menyadari hakikat bahawa pelajar intelek yang seimbang jasmani, emosi dan rohani mampu kita hasilkan. Ini bukan satu ilusi, ini satu harapan yang mampu kita realisasi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ketiga, semangat patriotisme. Cinta akan tanah air merupakan cinta agung yang tiada galang gantinya. Di Malaysia, tatkala kita dahagakan kebebasan dan kemerdekaan, kekurangan sumber kewangan jadi halangan, menyebabkan bapa kemerdekaan kita ketika itu, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, merayu kepada seluruh warga tanah Melayu ketika itu untuk sama-sama menyumbang bagi membolehkan mereka ke tanah London bagi mendapatkan kemerdekaan buat bumi pertiwi ini. Cinta akan tanah air bukan cinta biasa seperti cinta Shah Jahan kepada Mumtaznya. Namun cinta akan tanah air menuntut pengorbanannya tidak bertepi yang lahir dari hati yang suci. Lantaran itu hadirin sekalian, modal insan yang kita mahu hasilkan adalah mereka yang tahu akan nilai dan harga kemerdekaan supaya tidak menjadi seperti si tanggang yang cepat angkuh berlagak sombong melupakan akar bangsanya sehingga menebang pohon tempat bergantung mencantas tahan tempat berpaut. Lantaran itu hadirin sekalian, melalui kelab rukun negara, para pelajar diajar untuk menghayati dan mengaplikasi 5 prinsip rukun negara agar negara ini terus didaulatkan. Malah semangat hormat menghormati serta toleransi antara 214 etnik di Malaysia terus disemai melalui kegiatan co-curriculum. Semoga selepas ini kita tidak lagi diulit dengan perasaan stigma dan prejudis, tiada lagi gunting dalam lipatan, tiada lagi api dalam sekam. Kulasahnya, aktiviti co-curriculum bukan sekadar aktiviti dua bilik darjah. Namun apa yang lebih penting adalah menjadikan minda anak bangsa lebih terarah ke arah membina bangsa yang bermaruah. Lantas, marilah teman dan taulan, sama-sama kita mengorak langkah sudut pandang kita perlu diubah agar yang dikejar kita dapat, yang kekal terus terselamat. Jika sudah terlambat, saya gusar. Nasib malang menimpa bangsa gemilang. Ibarat padi ditanam tumbuhnya lalang, ayam ditambat, disambar helang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemidato yang kedua bagi Ketua Sekolah Menengah Muhammad Afendi Hasni mewakili Perak dengan tajuk pidato beliau sebelah tadi Co-Curriculum Pelengkap Kecemerlangan Modal Insan. Terima kasih diucapkan. Nampaknya ketiga-tiga para pemidato kita dan bagi kategori sekolah menengah ini adalah wira-wira semuanya, dan apa yang lebih istimewa mereka semuanya anak sulung daripada adik-beradik di rumah mereka. Dan kali ini anak sulung juga daripada 3 orang adik-beradik bercita-cita untuk menjadi pakar pergigian
dalam Angkatan Tentera Malaysia katanya. Dan beliau juga hebat dalam pasukan rugby di Maktab Tentera Diraja. Berikan tepukan untuk Arif Azli Azman, mewakili wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Beliau akan menyampaikan tajuk pidatonya, Masyarakat Berintegriti Membentuk Bangsa Bermaruah. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba kita ta'akul dan teliti sejenak. Dengan pengasimilasian integriti dan jati diri, Maharaja Meiji membina marwah bangsanya. Kerana integriti dan toleransi, Karamchand Mahatma Gandhi berjaya memerdekakan India. Integriti telah mengajar sekalian anak watan tanah Melayu menuai kudrat bebaskan Nusa. Maka benarlah kata Yusuf Al-Qaradawi, kerana integriti, banyak bangsa menjadi dewasa. Salam apresiasi saudara pengerusi, menjunjung kasih Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Tuanku Permaisuri yang sudi mencemaduli melihat anda beraksi. Kedua-dua ayahanda menteri yang anda kasihi, Barisan Panel Kehakiman penuh berintegriti, Dif-Dif Kerhormat yang dihormati, seterusnya hadirin yang diberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceria Ikatan Murni. Masyarakat berintegriti membentuk bangsa bermaruah. Begitulah bunyinya mauduk pidato yang disajikan buat santapan minda warga merdeka. Justru, mari kita menghurai dan merungkai idea tersirat mauduk pidato yang dimeterai. Secara generalisasinya, menurut Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi, masyarakat berintegriti membentuk bangsa bermaruah, menuntut kita untuk menganalisis atas satu sintesis tentang susur galur sejarah negara yang dibajai dan disemai dengan roh integriti, usaha dalam memartabatkan integriti dan tidak dilupa tuayan hasil yang berbuah dek pengaplikasian integriti dalam memartabatkan bangsa. Justru, bagi mengupas dan mengulas persoalan, 3 perspektif utama saya unjurkan.